Shalom saudara dan saudari, bertemu kembali kita di dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada kali ini, kita akan mendengarkan satu hasil penulisan daripada Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Ruang Dalaman yang Suci. Sebelum itu, mari kita sama-sama merujuk di Amsal bahagian 20 ayat 27. Ayat ini mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidik seluruh lubuk hatinya. Saudara dan saudari, dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan orang Israel tabernakel, iaitu kemah suci, yang dia bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah ruang dalaman yang suci, di mana tabut Tuhan diletakkan. Ia juga dipanggil ruang maha suci atau ruang yang paling kudus. Bahagian yang kedua adalah ruang luaran yang suci yang dipanggil ruang suci. Bahagian tabernakel yang ketiga adalah pelataran luar, di mana mezbah dan bejana yang diperbuat daripada tembaga diletakkan. Kemah Musa ini memberikan kita gambaran tentang kepribadian manusia, iaitu roh, jiwa dan tubuh. Tubuh manusia adalah pelataran luar, jiwa adalah ruang suci, dan roh adalah ruang maha suci. Roh Kudus, iaitu roh manusia yang telah diciptakan semula, tinggal di dalam ruang maha suci. Apabila seseorang dilahirkan semula, rohnya diciptakan semula. Kehidupan yang kekal diberikan kepada rohnya dan dengan serta-merta tabut Tuhan diletakkan di sana. Dalam perjanjian lama, apakah yang ada di dalam tabut itu? Apa yang ada di dalam tabut itu adalah firman Tuhan yang tertulis pada 2 buah batu, iaitu kita boleh merujuk di 1 Raja-Raja bahagian 8 ayat 9 dan 2 Tawarikh bahagian 5 ayat 10. Saudara dan saudari, di manakah firman Tuhan itu hari ini? Ia ada di dalam hati kita, roh-roh kita. Dia berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukum-hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ayat ini kita boleh rujuk di Ibrani bahagian 8 ayat 10 dan bahagian 10 ayat 16. Sebab itulah Paulus mengatakan bahawa kita adalah surat Kristus yang ditulis dengan roh, bukan pada loh batu, tetapi pada loh daging, iaitu hati manusia. Ini juga kita boleh rujuk di 2 Korintus bahagian 3 ayat 3. Saudara dan saudari, hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya roh manusia. Disitulah firman Tuhan berada pada hari ini. Disitulah Tuhan tinggal. Dilahirkan semula adalah penciptaan semula manusia batinnya, roh manusia, untuk menjadi tempat kediaman Tuhan, kemah sucinya. Oleh itu, kamu harus meletakkan kepentingan pada pendidikan rohmu, yang hanya boleh dicapai melalui menerima dan merenungkan firman Tuhan. Saudara dan saudari, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Rohku adalah tempat kediaman Tuhan, di mana Dia tinggal dalam kemuliaan dan keagungannya. Aku membawa hadirat ilahi Tuhan dalam hatiku dan memberi impak kepada duniaku
dengan berkat ketuhananku. Aku adalah seorang duta syurga kepada duniaku. Di mana sahaja aku pergi, Tuhan menyertai aku, kerana aku adalah kemahnya, rumahnya, dan ibu pejabatnya yang hidup. Haleluya. Saudara dan saudari, untuk renungan tambahan, kita boleh merujuk di 1 Petrus bahagian 3 ayat keempat. Di Ayub bahagian 32 ayat ke-8 dan 2 Korintus bahagian 4 ayat ke-7. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi dan terima kasih kerana sudi mendengarkan renungan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.